Didik TV KPM. Cikgu, Irfan ada soalan lah cikgu. Kenapa Irfan diberikan duit RM5 ni? Untuk apa sebenarnya? Okey, Irfan. Irfan ada RM5. Katakanlah ketika waktu rehat, Irfan pergi ke kantin dan Irfan akan lihat berbagai-bagai juadah, berbagai-bagai makanan yang ada di kantin. Betul. So sekarang kita lihat. Okey, dengan duit RM5 tadi kita ada pilihan nasi lemak. Nasi lemak, okey lagi you. Ayam goreng. Dengan burger. Okey. Okey, sekarang dengan RM5 tu agak-agak Irfan akan pilih mana satu ataupun Irfan nak pilih semua? Okey. Kalau dengan berbekalkan duit RM5 ni cikgu, Irfan ni memang sukakan ayam goreng. Jadi Irfan akan beli ayam goreng yang berharga RM4.50 tu cikgu. Okey, sekarang. Okey. Kalau Irfan pilih ayam goreng yang bernilai RM4.50, Irfan masih ada lagi baki RM50. Okey. Agak-agaknya Irfan boleh beli tak nasi lemak? Tak cukup cikgu, kena tambah RM3 lagi. Cukup kan. Dan dalam masa yang sama Irfan dapat beli tak burger? Kalau katakanlah dengan RM5 tadi harga burger RM6, Irfan dapat beli ke tak? Tak dapat cikgu. Okey, inilah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, berkaitan dengan masalah ekonomi dari sudut isi rumah. Baik, silakan cikgu. Okey, kita lihat. Okey, apakah isi rumah? Maksud isi rumah. Isi rumah ni adalah individu, sekumpulan individu atau keluarga yang tinggal bersama dan membuat keputusan ekonomi bersama. Okey. Individu, sekumpulan individu ataupun sekeluarga yang tinggal bersama dan membuat keputusan bersama. Kenapa saya ulang, Irfan? Sebab kalau kita lihat pengertian isu rumah tu ada 3 kalau kita lihat di sini. Yang pertama adalah individu. Dan yang kedua adalah sekumpulan individu ataupun sekeluarga yang tinggal bersama dan membuat keputusan bersama. Membuat keputusan dari sudut ekonomi lah. Sebagai contoh, kalau dalam satu keluarga, kita akan bincang nak beli apa. Sebagai contoh, kalau seorang bapa membuat keputusan untuk membeli TV, kalau kita ambil contoh-contoh, biasanya dia akan tanya pendapat ibu, tanya pendapat abang, tanya pendapat adik-adik dan sebagainya dalam satu keluarga. Dan bila dah bincang, barulah dia membuat keputusan. So keputusan ni dah biasanya keputusan yang dibuat oleh isu rumah tadi biasanya akan melihat dari sudut matlamat dia untuk memaksimumkan kepuasan. Baik. Okey, ataupun kadang-kadang kita sebut memaksimumkan utility, benda yang sama, istilah saja berbeza. Cikgu Irfan ada soalan cikgu. Maksimum kepuasan ni kepuasan untuk individu itu sahaja ke ataupun seluruh isi rumah itu cikgu? Dia depend. Kalau satu individu, kepuasan dari sudut individu. Sebab isi rumah tu tidak semestinya sebab dia dari konsep isi rumah tu berbeza. Kalau individu pun juga dianggap sebagai isi rumah. Kalau sekumpulan individu juga dianggap sebagai isi rumah. Ataupun dalam satu keluarga juga dianggap sebagai isi rumah. Baik cikgu. Okey, kita lihat masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah kekurangan, masalah pilihan dan masalah kos lepas. Okey, dalam fikiran isi rumah, duit kan tak cukup kan. So nak beli basikal kan. Sekarang semua orang trend nak beriadah menggunakan basikal dan ataupun nak beli kasut bola. So disebabkan oleh kemampuan yang terhad, so kita akan mampu beli satu saja. Mungkin kita tak boleh dapatkan kedua-dua, sama ada basikal ataupun kasut bola. Kan? So biasanya kita akan pilih di antara basikal dan kasut bola tadi berdasarkan apa yang dapat bagi kepuasan kepada kita. Kan? So kalau kita rasa kita basikal tadi beriadah menggunakan basikal boleh bagi kepuasan yang lebih, maka kita akan pilih basikal. So kalau kasut bola tu dianggap lebih memberi kepuasan kepada kita, so kita akan pilih kasut bola. Okey, kita lihat secara detailnya Irfan. Okey, so masalah kekurangan akan menyebabkan pilihan dan seterusnya menyebabkan kos lepas. So biasanya
isi rumah akan memilih berdasarkan tadi yang cikgu telah bagi tahu untuk memaksimumkan kepuasan. Kenapa isi rumah terpaksa buat pilihan disebabkan oleh kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan pendapatan, kekurangan wang. Pendapatan itu merujuk kepada wang. Kan? Sedangkan keinginan isi rumah tadi banyak, berbagai-bagai, kan? Tidak pernah puas atas apa yang dimiliki. So, isi rumah tadi akan terpaksa membuat pilihan. Bila dah buat pilihan, ada pengorbanan. Tak, pengorbanan di sini sebenarnya merujuk kepada kos lepas. So, kos lepas, apa kos lepas? Barangan kedua terbaik yang dilepas akibat daripada kita buat pilihan barangan terbaik. Sebagai contoh, saya bagi contoh, kan, di antara seorang isi rumah ingin memiliki banglo mewah, kereta mewah, melancong ke luar negeri tetapi tidak dapat memiliki semuanya. Kenapa? Sebab pendapatan terhad. Sumber keuangan yang ada adalah terhad. So biasanya di dalam kita membuat pilihan, kita akan menyusun dahulu keutamaan kehendak tadi mengikut susunan dari sudut keutamaan. Mana lebih penting kita letak atas. Yang kurang penting kita letak yang ranking yang kedua, seterusnya yang ketiga dan sebagainya. Sebagai contoh, dan tadi saya bagi tahu isu rumah tadi ada 3. Kan? Keinginan dia memiliki banglo mewah, kereta mewah dan juga melancong ke luar negeri. Okey, so sekarang dia dah susun. Dia letak kereta mewah sebagai pilihan pertama. Mungkin dari segi kepuasan dia masih belum memiliki kereta mewah. So dia akan letakkan kereta mewah sebagai pilihan utama. Kenapa dia letak melancong sebagai pilihan kedua? Mungkin isi rumah tadi pernah bercuti di mana-mana. So dia tangguhkan dahulu melancong tadi dan diletak rumah banglo sebagai pilihan yang ketiga. So kos lepas di sini sebenarnya adalah melancong. Sebab apa? Sebab kos lepas ini adalah barangan kedua terbaik yang dilepaskan untuk barangan terbaik. Okey. Ujian minda. Uji minda. Okey, baik. Saya nak tanya Ifan. Yes, Okey, berdasarkan soalan. Okey, cikgu bacakan soalan untuk Ifan. Mia menggunakan wang saku yang diberi oleh ayahnya sebanyak RM20 untuk makan ayam goreng di restoran makanan segera dan tidak membeli buku rujukan sains yang diingininya. Okey. So sekarang, apakah kos lepas yang dihadapi oleh Mia? Baik. Sekarang ni Ifan akan tengok satu-satu. Pertama sekali, dia makan ayam goreng di restoran makanan segera dan memilih untuk tidak membeli buku rujukan sains, cikgu. Kalau kita boleh lihat di sini, pilihan ayam goreng itu adalah pilihan yang membuatkan dia rasa puas. Itu yang pertama. Dan kalau mengikut kepada soalan ini, buku rujukan sains itu berada sebagai pilihan yang kedua. Jadi, kos lepas yang didapat oleh Mia adalah buku rujukan sains. Okey, saya tak tahu betul tak ataupun tidak betul, jawapan saya pun tak Ifan. pasti, cikgu. Okey, kita lihat dulu. Silakan. Kita lihat. Okey, betul Ifan. Alhamdulillah. Saya bagi Ifan 5 bintang. Terima kasih, cikgu. Okey, so saya boleh rumuskan. So, masalah isi rumah tadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, masalah isi rumah ada 3. Iaitu masalah kekurangan, masalah pilihan dan masalah kos lepas. Di mana isi rumah menghadapi kekurangan wang ataupun kekurangan pendapatan. Sedangkan kehendak isi rumah adalah banyak dan tidak terhad. So, akibat daripada masalah kekurangan tadi, isi rumah terpaksa membuat pilihan. So, pilihan isi rumah biasanya pilihan yang akan memaksimumkan kepuasan. So, isi rumah akan pilih di antara barang mana yang dapat bagi kepuasan paling maksimum kepadanya. So, kepuasan maksimum ni adalah benda yang kita tidak dapat ukur dari sudut matematik. So, hanya isi rumah tersebut saja tahu macam mana tahap kepuasan dia. So, biasanya setiap isi rumah tahap kepuasan dia adalah berbeza-beza lah. Mungkin kalau saya
kepuasan saya melancong. Melancong, okey. Mungkin Irfan kereta mewah. Betul. Okey, itu berbeza-beza. Sebab itulah. Tapi nak dapatkan kedua-dua, tak akan dapat. Nak dapat, so dia terpaksa buat pilihan. So, akibat daripada masalah pilihan tadi, akan timbulnya kos lepas. Apa kos lepas? Benda yang tidak dipilih. Tetapi dari segi ranking, dia berada dalam yang kedua terbaik. So, kos lepas di sini adalah merujuk kepada barangan kedua terbaik yang dilepaskan akibat daripada pemilihan yang terbaik. So, sekarang, bila kita dah pilih kereta mewah, kos lepas dia adalah melancong. Bila kita pilih melancong, kos lepasnya adalah kereta mewah. Didik TV KPM